Tak berani dia. Kan? Kita tak melihat dia. Kan? Begitu juga. Kalaulah jin boleh melihat malaikat, dah tentu dia pun tak berani. Sebab apa? Jin mukallaf. Maknanya setiap apa yang mereka buat ditulis oleh malaikat. Sama macam kita. Kan? Sebab jin dan malaikat, jin dan manusia adalah mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepada aku. Sebab itu jin dan manusia itu akan dibalas dengan balasan yang baik dan balasan yang buruk, dan akhirnya mereka akan dimasukkan ke syurga ataupun neraka. Jin dan manusia. Sebab itu jin segala amalannya akan dihisap, ditulis akan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka dapat lihat malaikat, dah tentulah mereka tak berani nak buat jahat. Gitu. Malaikat melihat jin, jin tak dapat melihat malaikat. Malaikat tak dapat melihat Allah. Allah lebih gaib lagi lah. Allah lebih gaib segala gaib. Allah melihat malaikat, Allah melihat jin, Allah melihat kita manusia. Kita manusia tidak boleh melihat jin, jin tak boleh melihat malaikat, malaikat tak boleh melihat Allah Ta'ala. Tapi kita akan dapat lihat juga nanti. Di mana? Di akhirat esok lah. Allah, kita dapat lihat Allah dulu, nantilah. Dan itu bagi orang yang beriman saja. Allah izinkan hamba-hamba yang beriman melihat akan wajahnya. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Surah Al-Qiyamah. Allah menyatakan wajah-wajah orang yang melihat wajah Allah berseri-seri, seronok, gembira, ceria bila melihat wajah Allah yang sangat indah, cantik dan mulia tu. Allah lah secantik-cantik wajah, tuan-tuan. Wajah Allah secantik-cantik wajah. Dan dah tentulah bila kita lihat wajah Allah yang cantik, yang indah tu, tuan-tuan, kita sangat ceria, seronok, gembira. Ini hanya Allah beri kepada orang beriman. Allah tak bagi kepada orang kafir melihat wajahnya yang indah, tuan-tuan. Di akhirat esok lah. Bagaimana kita tak tahu. Bagaimana kita tak tahu. Kita tak dapat lihat di dunia, tapi kita dapat lihat di akhirat. Ini merupakan suatu nikmat. Itu sebab Al-Aiz bin Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dia menyebut ada dua nikmat yang terbesar di dunia dan dua nikmat yang terbesar di akhirat. Nikmat ni terlalu banyak, tak boleh dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan sekiranya kamu nak menghitung akan nikmat Allah, pasti kamu tak dapat menghitungnya. Nikmat yang paling besar di dunia ni, tuan-tuan, dua nikmat yang paling besar ialah nikmat iman. Yang kedua, nikmat apa? Lepas iman, nikmat apa? Ilmu pengetahuan. Iman, yang nombor satu iman. Nombor dua, ilmu, tuan-tuan. Ilmu ni, kita dapat ilmu ni satu nikmat yang terbesar selepas nikmat iman. Sebab seseorang yang beriman, dia mesti beramal. Dan untuk dia beramal, dia mesti berilmu. Itu dia punya asasnya, pokok pangkalnya, tuan-tuan. Tanpa ilmu, amal rosak, amal tak diterima oleh Allah. Jadi untuk kita beriman dan kita beramal, kita mesti ada ilmu supaya amalan yang kita lakukan itu ianya benar-benar diterima oleh Allah. Dan inilah sebagai bukti kepada keimanan kita kepada Allah. Itu sebab kita kena jaga nikmat iman, kena jaga nikmat ilmu dengan kita menuntut ilmu, mencari ilmu, menambahkan ilmu, dan kita beramal dengan ilmu yang kita ada itu, tuan-tuan. Itulah
yang sebesar-besar nikmat di dunia ni tuan-tuan. Kemudian nikmat yang besar di akhirat esok, yang pertama ialah syurga lah. Nikmat syurga itu sendiri yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, syurga. Yang kedua, nikmat melihat wajah Allah yang sangat indah dan cantik. Kedua, nikmat melihat wajah Allah. Dua nikmat yang terbesar di akhirat esok. InsyaAllah kita akan dapat, insyaAllah. Di dunia kita dapat nikmat iman, dapat nikmat ilmu, dapat kan. Harta benda nikmat juga, tapi nikmat yang kemudian tuan-tuan. Mungkin nombor 10, nombor 11 kan. Tapi yang ni depa duk pulun kan. Nikmat harta yang depa duk pulun sangat tu kan. Nikmat juga tuan-tuan harta ni, bukan kata tak nikmat, tapi ilmu mengatasi harta benda. Ilmu baik. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebut tentang kewujudan jin. Bahkan ada surah Al-Jin dalam Quran. Ada satu surah nama dia surah Al-Jin, kan? Nama pun surah Al-Jin tuan-tuan. Di dalam Quran ada, iaitu kadang-kadang Allah sebut tentang jin, ada kalanya Allah sebut tentang iblis, ada kalanya Allah sebut tentang syaitan, syayatin. Itu semua adalah jin. Aslu syaitan minal jin, asal syaitan daripada jin. Aslu iblis minal jin, asal iblis juga daripada jin. Jin ni makhluk lah kan. Kemudian dia ada nama-nama dia, iblis, syaitan, ada pula nama ifrit kan, dan seumpamanya lagi lah. Baik, begitu juga hadis Nabi pun dijelaskan tentang kewujudan jin. Banyak ayat-ayat daripada hadis-hadis Nabi. Baik, dengan jin diciptakan, jin diciptakan daripada api, daripada api. Disebut dalam Quran, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis bila mana dia enggan menyembah, sujud menghormati Adam, dan enggan untuk menunaikan ataupun menurut perintah Allah Ta'ala kan, di mana Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam, iaitu sebagai suatu bentuk penghormatan, bukan menyembah hanya pada Allah, tak boleh selain Allah, tapi sujud di situ dengan makna menghormati Adam. Okey, jadi iblis ni tak nak sujud. Dia tak nak sujud. Kenapa dia tak nak sujud? Dia jawab kepada Allah sebab apa dia tak nak sujud. Dia kata, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih mulia daripada dia Adam, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Jadi maknanya iblis rasa dia tu mulia. Sombongnya iblis ni tuan-tuan, aba wastakbar tu, dia enggan dan dia sombong. Dia rasa dia mulia, dia rasa dia hebat. Maka sebab itu dia enggan untuk sujud menghormati Adam. Jadi sebut ana khalaqtani min nar, maknanya diciptakan iblis tu daripada api. Bahkan disebut dalam satu hadis, an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum. Itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sabda Nabi sallam, diciptakan malaikat daripada cahaya dan diciptakan jin daripada lidah api yang menyala-nyala, dan diciptakan Adam dengan apa yang disifatkan bagi kamu, iaitu daripada tanah. Baik. Baik. Kemudian ada persoalan, kalaulah sekiranya jin itu dicipta daripada api,
bagaimana ia diazab dengan api. Maknanya kalau di akhirat esok dia dimasukkan ke neraka, kalaulah dia tu daripada api, tak ada apa kesan lah. Sebab api dengan api tak ada apa benda lah. Kan? Itu logik akalnya kan. Dia sebenarnya asal usul tu api. Asal tu api. Kan? Tetapi dari sudut penciptaan itu dia sudah membentuk. Kan? Membentuk macam kita, asal daripada tanah. Tapi ni kita kan, asal kita daripada tanah. Kan? Cuba ambil tanah, tuan-tuan. Pi punggai kita kan. Baling kat kita, sakit tu sakit. Boleh mati tu. Kan? Ambil tanah, tuan-tuan, baling mati kita. Kan? Walaupun kita asal daripada tanah. Kena tanah mati. Jadi tidak ada masalah bila mana jin tu diazab walaupun asalnya daripada api, diazab dengan api, tak ada masalah. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis berkenaan dengan jin, walaupun dia daripada api, tapi bila dia masuk ke dalam badan manusia ni, tuan-tuan, dia tak panas. Kalau dia dalam bentuk api yang asal tu panas, tapi dah kan. Itu sebab bila manusia dirasuk oleh jin, kalaulah dia api, dah tentu terbakar dia. Tak. Asal dia saja. Kan? Ini dalam sebut hadis. Ini maksud, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu dia masuk ke dalam manusia melalui saluran pembuluh darah. Kan? Syaitan ni juga dia boleh masuk dalam diri manusia melalui saluran pembuluh darah ni. Dia bukan seekor dua masuk, tuan-tuan. Kadang-kadang puluh, ratus pun boleh. Beranak pinak pula lagi. Dia buat rumah pula di dalam badan manusia tu, tuan-tuan. Itu yang rasa berat je badan. Rasa berat je, macam ada benda lah badan. Dia duduk menjalam je, bergerak kan. Dia tu, tuan-tuan. Itu orang yang ada gangguan jin, memang dia rasa. Dia rasa lah. Dia rasa berat kan. Tuan-tuan, kalau ada rasa berat tu ada jin tu. Kalau tidak, tidaklah kan. Rasa ringan tu, ringan okey tu. Rasa berat, rasa nak tidur ya kan. Rasa malas ya kan. Itu rasa tak ada orang kata apa, lemah ya tu. Itu dia boleh melemahkan kita kan. Dia bukan menguatkan kita, dia melemahkan kita, tuan. Baik. Jenis-jenis jin. Jin ni pula ada dia punya pembahagian jenis dia. Okey. Antaranya sebutlah hadis an Sa'labah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jinnu thalathatu asnaf sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa wa sinfun hayyatun wa aqarib wa sinfun yahilluna wa yazna'un. Maksud hadis daripada Sa'labah, sabda Nabi sallam, jin itu ada 3 golongan. Pertama, bagi mereka sayap, mereka terbang di udara. Ada yang jenis bersayap, yang jenis terbang di udara. Dia ada yang boleh terbang. Itu satu. Wasimfun hayyatun wal aqarib, iaitu yang kedua golongan yang ular dan kala jengking. Maknanya dia membentuk ular dan kala jengking. Kebiasaannya dia jelma sebagai ular dan kala jengking. Ini jin. Jenis yang kedua. Jenis yang kedua, maknanya membentuk. Bahkan dia boleh membentuk haiwan-haiwan yang lain jugalah. Tapi kebiasaan ular dan kala jengking. Bahkan ada hadis sebut al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Maknanya dia membentuk seperti anjing. Ada juga anjing. Kucing boleh. Apa lagi? Tikus.
lembu, unta, kaldai, serigala. Maknanya dia boleh membentuk diri dia sebagai haiwan-haiwan tertentu. Tapi kebanyakannya dia membentuk ular, kalajengking dan anjing. Kebiasaannya. Kebiasaannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, golongan yang menetap dan berpindah randah. Ada hak menetap, ada yang jenis berpindah-pindah ke tempat-tempat lain. Ini jenis jin yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tempat tinggal jin, masakinul jin, tempat tinggal dia di mana? Di mana tempat tinggal jin? Iaitu jin ni dia tinggal di tempat-tempat yang ada, yang tinggal di tempat-tempat yang jauh daripada manusia. Macam di hutan belantara, di kawasan laut, pantai, padang pasir. Itu kawasan-kawasan yang jauh dengan manusia pun ada. Dan juga kawasan-kawasan yang busuk seperti sampah, tempat pembuangan sampah. Itu tempat dia tu, tuan-tuan. Tempat pembuangan sampah tu, kalau kita buang sampah, jangan lupa baca bismillah, tuan-tuan. Satu, bila kita baca bismillah, kita tak nak makanan yang kita buang itu dimakan oleh syaitan. Yang kedua, bila kita baca bismillah, dia jauh daripada kita, dia tak akan dekat dengan kita. Itu sebab kalimah bismillah ni, tuan-tuan, kalimah yang sangat power sungguh, tuan-tuan. Jangan tinggal baca bismillah. Nak makan baca bismillah, nak minum baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah. Ini semua hadis Nabi baca, dia ajar, Nabi ajar pada kita. Kan? Keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah. Masuk rumah bismillah walajna. Kan? Nak masuk bilik air baca bismillah, dan doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi bila kita masuk dalam tandas, tempat dia juga tu, tandas bilik air ni tu tempat favorite dia lah, tuan-tuan. Kan? Jadi kita baca bismillah, kita baca doa, kita buka aurat, dia tak nampak. Tapi kalau kita tak baca bismillah, kita buka aurat, dia nampak. Kita tak nampak dia. Kan? Jadi bila macam ni tak bagi nampak aurat kita, kita baca bismillah sebelum masuk bilik air. Ini sebuah hadis ni. Ini kita akan lihat nanti. Dia punya nas bismillah dia, apa kegunaan bismillah, apa kegunaan isti'azah, bila nak isti'azah, di mana nak isti'azah, semua ada. Nabi ajar pada kita, tuan-tuan, diguna masa bila nak baca bismillah, masa bila nak isti'azah. Dan kesemua itu untuk apa? Untuk minta perlindungan pada Allah daripada, antaranya daripada syaitan ini, musuh Allah ni, musuh kita semua. Itu yang penting tu. Baik. Dan juga ada juga jin yang tinggal bersama-sama dengan manusia. Ada yang jenis jauh daripada kita. Itu yang banyak lah. Kebanyakan jin ni, tuan-tuan, dia tinggal jauh daripada kita. Kan? Ada yang duduk di tempat pembuangan sampah, dan ada yang tinggal bersama-sama kita di rumah kita, tuan-tuan. Itulah. Sebab jumlah dia ramai. Jin ni ramai, tuan-tuan. Jumlah dia 9%. Kita 1%, dia 9%. Malaikat paling ramai lah. Malaikat 90%, tuan-tuan. Malaikat paling ramai sekali lah jumlah mereka. Tak mati-mati pula tu. Mati bila? Bila berlaku kiamat esok, barulah malaikat-malaikat kesemuanya mati. Malaikat, tuan-tuan. Bahkan malaikat setiap hari silih berganti. 70,000 tawaf Baitul Ma'mur setiap hari, tuan-tuan.
malaikat silih ganti. Maknanya bila 70,000 tu 70 malaikat beribadah tawaf di Baitullah Al-Ma'mur, dia di tempat dia yang sama dengan Kaabah kan. Dia tawaf tuan-tuan. 70,000 tu satu hari tu je. Lepas tu masuk pula 70,000 yang baru pula. Setiap hari berganti tuan-tuan. Tu malaikat dia tak ada dah. Dia tak main lagi dah. Maknanya dia tak ada lagi dah. Dia tak balik ke situ dah. Malaikat baru pula masuk. 70,000 setiap hari. Malaikat yang mengimarahkan Baitul Ma'mur setiap hari. Kan? Baik. Kemudian di antara tempat yang dia menarik juga, maknanya di tempat dia bilik air tanah lah tuan-tuan. Itu memang dah kan, itu sebab Nabi ajar kita untuk kita berdoa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini hadis azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla la hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salli ala Muhammad wa ala alihi wassalam. Baik. Jadi maknanya itu sebab bila kita masuk tandas, jangan lupa baca doa lah kan. Disebut dalam hadis ni, an Zaid bin Arqam anna Rasulullah qala inna hadhihi al-hushus mukhtasiratu fa idza
ata ahadukumul khala falyakul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan ni, jin ni, tempat dia, antara tempat yang dia suka ialah pilih air tandas, dan bila mana kamu nak masuk dan pilih air tandas, maka berdoalah Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepada Engkau daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dan juga di antara tempat yang dia duduk juga tuan-tuan ialah di bumbung-bumbung rumah-rumah manusia. Itu kadang-kadang kita dengar kan, mencakar-cakar di atas bumbung tu kan. Dia lah tu tuan-tuan, ini disebut di antara tempat yang ditinggal juga di kawasan bumbung. Ini disebut oleh riwayat hadis daripada An-Nasa'i dan juga daripada Qatadah radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian nanti kita akan lihat tajuk yang lain pula insya-Allah. Kita nak respon ada satu soalan di sini. Betulkah jin dan syaitan boleh menguasai tubuh manusia sepenuhnya? Dan adakah tenaga jin dan syaitan lebih kuat daripada manusia? Syaitan masuk tubuh manusia melalui saluran mana? Okey, dia bergantung kepada manusia tersebut dan juga jin itu. Ada jin ni tuan-tuan, jin yang kuat, ada yang lemah, ada yang sederhana kuat. Jadi kalau dia kuat, dia boleh kuasai orang yang lemah sepenuhnya. Makna orang tu dia boleh dikuasai. Maknanya dia boleh ni lah, dia boleh kuasai lah, apa yang dia nak dia boleh buat. Ada kala dia boleh kuasai separuh badan, separuh. Ada kalanya taklah sangat, sedikit sangat. Dia bergantung kepada satunya, kepada orang tu juga. Kalau orang tu dia kuat, amalan dia kuat, insya-Allah kalaupun masuk tapi tak dapat kuasai sepenuh badan dia lah. Kalau amalan dia kuat. Kemudian jin tu pun tengok jugalah. Jin tu pun ada yang kuat, ada yang lemah. Boleh tuan-tuan, dia boleh menguasai. Kemudian syaitan masuk melalui saluran pembuluh darah, dan masuk dia biasa tuan-tuan, dia masuk melalui kepala lah, ubun-ubun ni, ataupun di hujung jari kaki kita pun boleh. Dia boleh masuk. Dan biasa dia akan menetap di mana? Dia menetap di kawasan kepala ni. Dia kuasai kepala kita tu, yang selepening kepala. Fikiran buntu, tak boleh nak serabut kan, risau, takut, apa lagi, nak tidur dan sebagainya lah. Maknanya dia akan kacau di kawasan kepala ni tuan-tuan. Itu sebab bila kita picit bahagian kepala ni, insya-Allah dia menjerit lah. Kan? Tu kawasan ni kawasan dia punya kawasan favourite dia lah. Dan memang inilah kawasan, orang kata apa, sistem kita kan. Di sinilah kita punya, kita nak kendalikan badan semua kan, daripada sini. Itu dia bahagian yang selalu dia duduk lah. Dan juga dia duduk di bahagian-bahagian lain pun dia duduk juga. Itu kebiasaannya. Tapi dia masuk dari saluran pembuluh darah. Dia makhluk yang halus tuan-tuan. Dia makhluk yang halus, sangat halus. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita pada bulan hadapan insyaAllah, dengan tajuk yang berkaitan dengan jin juga, tapi dia banyak dia punya cabang dia insyaAllah. Setakat itu dulu sebagai mukadimahnya pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.